cover during kelas online ni, teacher bisa tak sempat nak ulang kaji. Ulang kaji means that teacher nak ulang semula setakat at least basic concept, you buat latihan macam differentiation, integration and kinematics tu, and then barulah boleh prepare untuk your SEM semester punya semester nanti. Kalau teacher just macam just tak habiskan topik, nanti masa you dah masuk maktab, kita memang duk habis syllabus je lah, tak sempat nak ulang kaji. Teacher rasa itu lagi macam macam tak best lah macam tu, because macam nanti nak habis syllabus, so tak sempat ulang kaji, lepas tu you peksa. So better that you pun berkorban lah sikit waktu cuti ni. Teacher pun spend my time untuk ajar you buat kelas juga. Tolong fokus properly. Sebab teacher memang akan ajar semua. Cuba try to ajar habiskan setakat mana yang boleh. Sebab teacher tak harap dah you masuk tu, memang tak harap apa-apa, because dengar nanti ada tu ada ni, ada ni, and then habis. Dah tak habis, tak sempat nak buat kelas. Tak naklah macam tu. So at least kalau kita dah habis all the topics during this online class, sekurang-kurangnya kita dapatlah ulang kaji. So ulang kaji bermaksud teacher dapat ulang semula. Teacher rasa itu lebih baik untuk you all, sebab teacher dapat ulang balik dan kita akan buat latihan untuk prepare exam semester. Boleh faham ya? So tolonglah bila teacher buat extra class tu, it doesn't mean that extra class yang tak payah masuk. Tolong macam 2 malam dah teacher buat, kita tak penuh kan. I know that adalah seorang dua orang yang cakap tak boleh masuk, semua the rest yang tak cakap tak masuk tu, apa cerita? Macam ni, siapa yang tak masuk 2 malam tu? Dah tak dengar lah kita ajak approximate. Okay? Teacher tak sempat nak ulang, teacher ulang balik approximate hari ni. Tak habislah syllabus kita, asyik kerja mengulang-ulang je. So teacher buat kelas, extra kelas, tolong join juga, because I bukan nak buat latihan ke apa, memang nak ajar something yang new. Okay, mana lagi ni? Siapa yang tak boleh masuk tadi? Si Alia, siapa tu? Kata tak boleh masuk. Ada problem apa tu? Okay, so jadi hari ni teacher dah share kat you notes untuk integration. Kalau you tengok kenapa dia tulis chapter 3, because kalau textbook tu the first topic is circular measure, kan? So the third one is integrations. So we are consider is, tapi untuk kita this is our second topic lah for this semester, integrations. So integration ni dia lebih sikit compare dengan differentiation. Okay, so you jangan risau, you dengar betul-betul, you cuba faham, and then bila teacher buat tunjuk soalan ataupun example, dan you cuba buat balik, and then barulah you buat soalan yang baru macam tu. InsyaAllah you boleh buat. Okay, dia tak banyak macam differentiation yang banyak sangat konsep, dia apply dia banyak sangat. Ni apply dia 2 je. Base konsep dia ada 2 je, indefinite and definite integral. And then we have 2 concept for apply integrals, area under the curve dengan volume. That's all. Itu sahaja. So jangan risau. Okay. Tapi adalah beberapa perkara macam they have law, law integral yang you kena hafal dan kena ingat. Okay, sebelum teacher terlupa, teacher plan untuk buat something like macam seminar lah, simple seminar untuk introduction format paper admin SPM 2021 hari Sabtu ni. Teacher tak ingat berapa nanti teacher set up tu pukul 11. Alamak, teacher tak ingat teacher set up pukul berapa, nanti teacher beritahu balik. Tapi hari Sabtu ni pagi teacher nak buat. Tapi dia 1 jam je, jangan risau, sekejap je. Sebab teacher nak explain ke you all. Penting juga untuk you tahu, sebab you dah form 5, takkanlah teacher nak tunggu dekat maktab baru teacher nak explain. Satu lagi, bila dah masuk maktab, kita tak boleh nak kumpul ramai-ramai, kena ikut SOP semua, tak boleh nak kumpulkan DK, satu batch macam tu lah. Kan tak boleh. Jadi teacher rasa sementara teacher boleh buat untuk semua, satu batch nanti teacher akan buat, teacher akan bagi link, kita guna Teams. So tolong join, kita panggil seminar lah untuk format, format kertas admin SPM 2021. So teacher nak explain everything kat situ, pasal formula, pasal bentuk soalan, pasal jenis item yang ada yang untuk USPM lah tahun ni insyaAllah. Okay. So ada siapa lagi tak ada ni? Boleh tak siapa-siapa tolong tengok kelas F
Kelas F tolong tengok. Siapa nak tolong tengok kelas F? Husna boleh tolong cek tak kelas F? Kelas C siapa boleh tolong tengok? Kita tengok ni. Saleha? Saleha ke siapa boleh tolong cek kelas C? Okey je. Okey, tengok siapa yang tak ada lagi nanti share dekat grup. Saleha, tolong tengok kelas C boleh tak? Boleh je. Okey. Kau tengah makan ke apa tu macam tercekik tulang aja? Makan coklat. Okey. Okey, hari ni insyaAllah kita akan masuk bab integration. Teacher dah bagi 2 notes kat you. Satu note tu yang dalam textbook. Another one try to simplify. Yang teacher bagi satu lagi tu yang teacher simplify dan add on a few things macam example dan sebagainya. So basically this is the same thing lah. Cuma teacher buat satu lagi tu macam kadang-kadang you tengok textbook macam banyak sangat benda kan, dia ada aktiviti lah segala bagai tu. So that's why teacher cuba simplify buat pula notes yang lain. Jadi dah bagi 2 notes ni, jangan pula lah tak boleh nak buat lagi dah. Aku ni buat dah satu lagi ni. Tapi teacher tak kata you perlu print kan. Sebabnya tapi untuk online class ni teacher buat jugalah yang ni. Nampak kan teacher share kan? Okay, for integrations. Okay, ni tengok dulu learning standard dia. Apa yang you akan belajar. First, sebenarnya dia nak terang, kita akan terang sikit pasal konsep inverse between, ni nak cakap tadi, integration tu dia ada relates dengan differentiation. So dia inverse, konsep dia inverse. Contoh macam square kan kuasa 2, inverse dia uji kuasa 2, macam tu lah konsep dia. Kalau macam apa ni, konsep inverse. Yang sebaliknya kan. So macam integration, inverse dia differentiation, differentiation, inverse dia integration, macam tu lah. And then hari ni kita akan cuba cover 3.1 and 3.2. Okay, hopefully dapat cover for 3.1 and 3.2. Notes yang teacher prepare tu untuk 3.1 and 3.2. So the next one 3.3 definites and the last one 3.4 tu adalah application of integration. So application untuk integration ni ada 2 sahaja, area under curve dan volume. Okay. Okay, so kita tengok. Okay, concept integration as inverse of differentiations. Teacher nak share dengan you all. Sekejap. Mana pula lah. Sekejap ni. Okay, nampak tak teacher tunjuk kat you sekarang? GeoGebra ni. Kelas? Nampak. Okay, tengok teacher nak you faham betul-betul. Sekarang ni, teacher nak tunjuk based on graph supaya faham apa maksud yang kata integration ni adalah proses inverse proses inverse proses daripada yang kita belajar sebelum ni. Okay, katakan kita ada satu function fx equal to 5x. So kat sini you akan dapat garis apa? Kalau kita lukis 5x ni. Straight line is it? Straight line kan? Ni dia. Warna purple ni garis dia 5x. Ni garis function 5 sama dengan 5x. Ni warna purple ni, nampak? Okay, kalau you lukis, okay, nampak Okay, sekarang ni teacher differentiate. Okay, differentiate. Ingat kalau kita differentiate 5x, kita akan dapat 5. Okay, kita tengok macam mana graf dia. Ni, nampak warna hitam ni. Sebab fx sama dengan 5 maksudnya terus dapat ni lah, satu garis lurus yang parallel dengan axis. Nampak warna hitam ni? Straight line ni. Ini kalau garis graf yang kita selepas kita differentiate. Asal dia warna purple. Lepas kita differentiate dia jadi warna hitam ni. Kalau dari segi graf lah, kita nak dari segi graf. Okay, kemudian kalau kita integrate balik 5 tu, kita akan dapat 5x. Okay, ni kalau dari segi simbol, dari segi notation. So bila you integrate 5, you akan dapat balik 5x. Okay, dari segi graf, kalau kita nak tunjuk, kita tengok graf gx ni macam mana. Yang warna merah ni. Dia dapat balik dekat graf yang warna purple tadi. Nampak tak? Perasan tak ni? Perasan. Maksudnya ni dari segi graf, kalau you buat, you akan nampak that orang kata
hubungkan antara integration dan differentiation. Ada orang nak masuk lagi? Teacher, Ya? itu apa beza GX tu dengan FX tu? Dia beza. Sekejap. Alamak, ada orang nak masuk. Dia ada beza. Nanti kita akan tengok apa beza dia. Okay, ni graph straight line. Okay. Sekarang ni kita nak tunjuk. Let's say kalau kita ada function yang kuadratik. Okay, tengok Kalau kita ada function kuadratik, let's say kita ada fx is equal to x squared kan. Okay, ni lah graph kita. Mana coklat ni. Mana brown ni. 5x kuasa 2. Nampak Okay, kan kita differentiate kita punya function ni 5x kuasa 2 kita akan dapat 10x. Betul? Darab tolak 10x. Kita nak dapat graf macam mana? Okey, kita akan dapat straight line sebab dia tulis 10x kat situ kan. So kita tahu kita akan dapat straight line. Ini warna hijau. Betul tak kalau kita differentiate? Kita akan dapat gradient. Betul tak? Ingat tak kita belajar differentiation tu? Kita akan dapat gradient of tangent. Kat sini gradient of tangent ni. Apa tak yang sentuh pada curve? Kat sini dah berlakunya gradient of tangent tu. Bila kita differentiate that curve, kita akan dapat straight line. Okay, sekarang kita integrate balik 10x. Bila you integrate balik 10x, you akan dapat balik 5x kuasa 2. Macam mana dapat 5x kuasa 2, kita akan explain nanti. Tapi kita nak tunjuk daripada graf dulu. Tengok kita dapat graf apa. Dapat balik graf yang warna brown tadi. Ni warna purple ni. Maksudnya dapat semula graf yang sama. Okay? Okay, tak apa. Next kita tengok pula kalau kita ada 5x kuasa 3. 5x kuasa 3 macam ni graf dia warna merah ni. Jadi kita integrate. Kita dapat kita integrate dapat 15x kuasa 2. Ni graf warna biru. Okay? Lepas kita dah differentiate, differentiate 15x kuasa 2. Lepas kita differentiate, kita integrate semula. Integrate semula kita akan dapat balik graf warna merah tadi dah tukar jadi warna hijau. So ini based on graph. Kalau you lukis akan dapat balik. Selepas you integrate function yang you dah differentiate tadi akan dapat balik function yang asal. Okay. So ini dari segi based on graph. Kat sini pun dia ada tunjuk. Kalau you tak nampak dia tunjuk ni, dia ada tunjuk satu-satu gambar tu. Okay, kita tengok nanti dekat notes. Okay, so this soalan kita kata integration is as an inverse of differentiation. Okay, so kalau kita tengok ni dari segi simbol notation lah macam mana kita buat tu. Okay, contoh. Ni kita tunjuk ni lah kat you. Sekejap lah ya. Boleh kena. Okay. Tengok sekarang ni look at example 1, dia kata given that d by dx. Okay, maksudnya ini function kita y equal to 4x squared. Kita differentiate dapat 8x. So sekarang cari integrate 8x. Integrate 8x ni sebenarnya tak payah cari pun, confirm dah tahu dah akan dapat semula 4x. Macam tu. Kalau soalan tanya you lah, contoh kalau kata dia differentiate d by dx. Okay, kalau ini kita differentiate, kita akan dapat negatif 9x kuasa 2. Itu soalan tanya. Berapa prime integrate negatif 9x? Itu dx lah sebab dia dx kat sini. So, tak payah bagi dia terus dia tulis. Maksudnya, confirm akan dapat negatif 3x kuasa 3. Sebab apa? Sebab dia inverse proses tadi. Okay, inverse. Antara satu sama lain. Okay. So, inilah basically to show that, let's say, soalan macam ni dia boleh tanya kat you because dia boleh tanya dekat paper 1. Yang mana soalan ni boleh jadi satu markah sahaja.
Okay. Dekat paper 1 akan ada satu soalan yang satu markah. So, soalan satu markah ni dia bahaya dia tak boleh bagi banyak jawapan. Satu je jawapan. Kalau sebelum ini sehinggalah SPM 2020 mana-mana soalan yang lebih daripada satu markah, contoh 2, 3 atau 4 markah dalam paper 1, you sebenarnya boleh untuk menjawab lebih daripada satu jawapan. Contoh you confused tak tahu kan, you boleh tulis at least 2 atau 3 jawapan lah. Sebenarnya ada yang kata 4. Ni yang pernah dia exam beritahu lah kan, pernah dia exam SPM untuk paper 1. So kata you boleh buat 2 jawapan, 3 jawapan atau 4. So but for KSSM, I'm not sure either dia masih lagi apply ke tidak cara macam tu, tetapi yang confirmnya untuk mana-mana soalan yang ada satu markah saja, biasanya soalan ni level kata knowledge, sangat basic knowledge saja, tidak dibenarkan buat lebih daripada satu jawapan. Memang kena buat satu saja. Apa yang buat 2 jawapan, terus kosong. Walaupun ada jawapan yang betul kat situ. Boleh faham tu? Mana-mana soalan yang satu markah. So soalan ni dia boleh bagi kat you dengan hanya satu markah saja. Okay? So itu dia konsep. As long as you faham bahawa inverse process for differentiation is integration. Ataupun inverse process of integration is differentiation. Antara dua tu lah integration, differentiation. Kadang-kadang satu-satu gitu cakap ni. Okay. So ini kalau diberi dalam bentuk problem solving lah. So problem solving sekarang ni mula-mula dia kata find the rate of productions dk by dt. Okay, kita pun differentiate je lah. So dapatlah dapatlah dk by dt 48,000 minus 300 t squared. Okay, sekarang kata if the rate production could given by 96,000 minus 600 t squared. So you kena dapatkan dia punya okay, we integrate this equation. Macam mana nak tak tahu okay. Kita pun integrate balik. Ya. Najiha tadi dia dah masuk tapi dia terleft sendiri. Dia nak teacher admit balik. Boleh ke Syah? Tak ada. Sudah masuk balik? Ada? Ada? Ajak teacher. Dia kata line dia slow. Oh, okay. Nanti kalau dia dah tu kan beritahu balik Okay teacher. Okay, ni kalau problem solving lah. Okay, problem solving ni sama je konsep dia. So kita integrate balik lah. Integrate balik 90, integrate balik. Dan bila kita integrate, so kita akan dapat balik. Oh, kacau betul lah ni. You akan dapat that. Oh, wah. You akan dapat kita differentiate balik. Differentiate yang ini, okay, nanti kita tunjuklah nanti lepas kita ajar you integration. Macam mana nak integrate. Okay, cuba jawab soalan pertama ni. Apa yang kita akan dapat nombor 1 tu? Gratatata, jelega papa. Apa jawapan nombor 1? 5x cube plus 4x. 5x cube plus 4x. Macam tu je. Nombor 2, kita akan dapat balik 8x cube. Betul? Nanti dia kata ni soalan ni boleh bagi satu markah saja. Yang ini nanti kita buat balik. Kenapa terus formatif? Okey lah, kita buatlah soalan ni. Kita nak ambil soalan mana? Kita buat soalan nombor 1 lah dulu Sekejap.
Rata-rata. Jelek Oh. Je. papa. Macam mana? Mariam Ada? Mana nak masuk? Sekejap. Lain dia Tak jadi. Apalah. Okey, kita soalan nombor 1 ni. Ya. First, kita ada y equal to 3 2x plus 2 power of 3. Okay, so soalan mula-mula kita find dy by dx. Okay, dy by dx. Ingat balik konsep differentiation. So we have 3 times 3 times 2 in bracket 2x plus 2 power of 2. So kita akan dapat berapa? 9 dan 2, 18. Betul tak? Dapat dengan kan? Okay, selesai. And then kita kata find integrate. Okay, dapatkan integration for 18 to x plus 2. Okay, sama tak nampak ni? Sama kan? Jadi dia dah belajar lah. Kalau integrate dia ni, dia akan dapat balik. Dia akan dapat balik apa kelas? Apa jawapan dia? 2x tambah 1. Dah siap. Tambah 2 teacher. Tambah 2. Okay, ambil saja yang nilai y tadi. Okay, next kita tengok pula soalan nombor 2. Ni nombor 1. Boleh faham ni? Tak apa-apa je. Asalkan kita faham konsep bahawa konsep dia sebenarnya macam ni. Integrate dy by dx akan dapat balik y. Okay? Integrate dy by dx akan dapat balik y. Okay, boleh faham kan nombor 1 ni? Nombor 2. Y sama dengan 5x tambah 2 per dengan 2 tolak 3x. Okay, so soalan nak you cari. Oh, sorry, bukan y yang dia f. Okay. Maksudnya soalan nak you cari, you can check first derivative dulu lah. F prime. Okay? F prime x. Okay, cuba cari. Cuba differentiate ni. Dia tunggu you obat. Kita tunggu you obat. Sama ada you guna quotient rule atau di product rule. Okay, teacher tunggu you buat sekejap. You buat. Berapa you dapat?
Okay, ada yang dapat lah? Tak kisah you guna quotient or product rule. Mana-mana boleh. So if we use okay, ni kalau kita nak buat macam ni, kita this is your fx, okay. And then kalau you nak guna product rule sahaja, kita copy tambah 2. So ini negatif 1. Masa test hari tu kita tengok ramai lagi lain tak boleh buat ni. Bukan ramai tu macam adalah sebilangan kecil yang masih tidak boleh buat lagi product rule, you know, masih lagi salah nak differentiate composite functions. So tolonglah, benda tu sangat basic ha. Okay. Sambil-sambil teacher buat ni, you all buatlah juga. Jadinya kita akan dapat 3 5x tambah 2 per dengan 2 tolak 3 kuasa 2. Ni betul ke? Betul. Tambah 5 per okay. Boleh? Dapat tak rasa cicir dapat ni? Tapi yang ini rasanya kena. Alah, yang ni sebenarnya okay, tapi dia suruh cari dulu kan. Betul lah, you cari dulu. You kena cari dulu. Tapi jawapan yang untuk ni, you dah tahu dah apa jawapan dia. Jawapan dia ni lah. 5x tambah 2 per dengan 2 tolak 3x. Kan? Sebab kita integrate daripada differentiation tadi. Tapi ni nak jawab soalan ni. Jawab soalan ni. So, jadi kita dapat apa? Penyebut dia kalau nak samakan, so dia akan dapat 2 per 3 5 darab x 5x, sorry. So yang ni akan jadi tambah 5 2 tolak 3. Kenapa 2 tolak 3? 2 tolak 3. Per semua ni dengan 2 tolak 3 x kuasa 2. Okay, so yang ni kita boleh simplify lagi. Kat atas tu boleh simplify, you just expand je. Dapat 15x tambah 6 tambah 10 tolak 15x. Semua ni over dengan 2 tolak 3x kuasa 2. Jadi yang ni boleh simplify 15x, 15x. So tinggallah. Ini apa benda tadi? 10. So kita akan dapat kenapa tak jadi pen ni? Okay, kita akan dapat apa? 16 per dengan 2 tolak 3 x kuasa 16 per 2 tolak 3x kuasa 2. Okay, ini adalah f prime. Okay, boleh faham tak ni? Ini produk rule je, tak ada apa pun produk rule. Okay, so soalan sebenarnya tanya. Okay, soalan dia suruh cari ni first derivative, kemudian dia suruh cari integrate daripada first derivative. Integrate first derivative tak payahlah buat, ambil saja dari sini.
Kita tulis sekejap. Okay, so daripada sini kita dapat okay, burdennya betul lah. Jawapan dia senang je, cuma you kena cari yang f prime x tu, differentiate first prime. Dia differentiate dulu. And then ini yang you akan dapat. Sikit nanti kecilkan supaya nampak. Dia tak nampak juga. Okey. Boleh tak ni? Kelas? Kelas? Ulang petang ni. Okey? Kita tapi dekat sini pada macam ni nak differentiate lah. Aduh, nak copy ke ni? Dah copy ke belum? Dah. Okey, dah. Dah snap ambil gambar. Kita nak tengok seterusnya. Seterusnya pasal definite integral. Definite integral. Kita nak tulis kat sini dah terus. Terima kasih. Okay, definite integral ni dari dua, definite and indefinite. Okay, this is yang kita ajar ini adalah indefinite. Okay, indefinite beza dia antara dua tu adalah indefinite yang kita nak baca petang ni adalah dia tidak ada upper and lower limit. Subhanallah. Maksudnya you boleh integrate saja, tak kisah daripada mana sampai mana. Okay, dia macam ibarat macam secara umum. Tetapi kalau definite integral tak boleh. Dia tak boleh simply nak integrate. Dia mesti ada tahu kita nak integrate tu daripada mana sampai mana. Okay. So konsep integration, okay ni dengar betul-betul ni basic ni. Okay, contoh katakan feature ada y equal to 4x. Ini contoh kita ada ni. Apa pula tu? Y sama 4x kuasa 2. Okay, ni. Okay, kalau dia punya y prime ataupun dy by dx dia akan jadi sama dengan berapa? X. 8x. Okay, dapat Okay, sekarang kita nak apply konsep integration. Kita pun integrate 8x terhadap dx. Okay. So 8x, kalau kita integrate, okay ni secara umumnya formula integration. Astagfirullah, sekejap pen di sini ada problem. Contohlah, kita integrate ni x power of n. Okay, so dia akan jadi x power of n plus 1 divided by n. Itu konsep integration yang sangat basic lah. Yang mana power kita akan tambah, kalau differentiation dia tolak. Tapi yang tidak, dia akan tambah, integration ditambah dan dia kena bahagi di bawah power yang baru. Okay, dia akan bagi power di bawah. Kalau macam apa nama? Integration ni, okay, integration ni konsep dia maksudnya dia akan jadi macam tambah bahagi lah kan. Kalau differentiation nanti kita buat darab tolak, so dia akan jadi integration dia akan jadi tambah dan tambah dulu baru dia bahagi dengan
nilai yang dibawa tambah. So kalau untuk yang ini, you akan dapat 8x kuasa, ni asal kuasa 1 8x kuasa 2 per dengan 2. So you akan dapat subhanallah. Ini kejap. Mana tadi kita dapat 4x kuasa 2. Okey. Dia akan dapat balik persamaan asal. Dapat tak? Dapat balik equation yang asal. Lepas tu je kita create. Okey. So ini dari segi macam nak tunjukkan basic indefinite integral. Okey. Tak cukup tunjuk contoh satu ni. Tunjuk lagi. Boleh faham tak ni kelas? Senyap je puan tu yang tidur lah. Boleh. Teacher, Ya? nak tanya. Ya? Saya tengok kat jawapan yang nombor 2 tu dia ada 2 jawapan. Yang satu gitu macam mana? Yang nombor 2 mana? Nombor 2 yang formative dia. Formatif ke? Formative 3.1 dia. Example ke latihan? Latihan. 1/5x campur 2 over to 2 tolak 3x. Macam mana? Okay. Apa tak faham maksudnya apa jawapan dia dapat? Tak, kan tadi kan teacher dapat 16 over 2 tolak 3x square. Macam mana boleh dapat 5x campur 2? 5x campur 2 tu kalau kita integrate. Kalau kita integrate, kita differentiate. Yang tadi tu soalan dia kan, yang dekat itu, dia bagi function 5x tambah 2 kan, per dengan 2 tolak 3x. Lepas tu cepat differentiate, sebab dia suruh differentiate dulu. Find the first derivative kan, f prime tu. So kita pun differentiate. Itu kita differentiate. Lepas tu soalan, tapi soalan tanya, satu soalan tanya, cari hasil integrate balik yang kita dah differentiate tu. Jawapan dia, ambil je lah nilai fx yang asal. Betul lah jawapan dia, memanglah jawapan dia 5x tambah 2. Ambil balik, faham tak? Sebab Okey. Faham kita ambil kan? Faham kan? Contoh macam ni. Okey, ini tak apa lah, ini sebab nak tunjuk contoh tadi. Sebab dia kata, you kena faham konsep ni. Panti ni tak jadi pula. Kita bila kita integrate dy by dx, kita akan dapat balik y. Jadi untuk kes macam tu, bila kita integrate tadi yang f prime x tu, kita akan dapat balik fx. Ya, ingat, kita akan dapat balik yang asal. Okay, tapi kalau you betul-betul integrate, ada cara lain lah kita akan tunjuk. Tapi yang tadi kita just nak guna konsep nak nampak bahawa integration tu inverse process differentiation. Okay, boleh? Boleh. Ni contoh macam mana kita nak integrate indefinite integral. So dia mesti supaya nak beritahu, dia mesti ada tambah c. Mesti ada tambah c. C ni adalah constant. Okay. C ni untuk indefinite integral, maksudnya apa yang maksud indefinite integral, you just integrate saja this curve ataupun function, dia tak ada limit. Kalau definite, dia ada limit nanti 2, 3, 0, 1. Negatif 1, 1. Yang itu tak perlu tambah C. Yang ni just kita kena tambah C. So tambah C nanti dia akan explain that di mana kita kena guna tambah C. Tapi it's normally that kalau indefinite, you mesti tambah C lah. This is a constant. Okay, kemudian katakan kita bagi contoh yang kedua. Katakan teacher nak you integrate. Tadi teacher bagi apa? 4x kuasa 2 kan. So next dia nak bagi you 3x. Okay, 3x. So kalau kita integrate, kita akan integrate 3x to dx. So kita akan dapat
Ingat konsep integration, power tambah lepas tu bahagi. So kita akan dapat 3x, ini asal dia kuasa 1 kan. So akan jadi kuasa 2 per dengan, tadi kita buat je. Betul, kita ambil soalan sama. Ya ini 3x kuasa 2 per dengan 2 tambah C. Ini hasil integrate. Nampak? Okay, next. Katakan you ada y sama dengan 4x kuasa 3 contoh. Okay. So this one you nak integrate juga. Okay, integrate. So maksudnya integrate. Ingat simbol ni. Apalah tak simbol integrate ni dia tak ada nama tau. Tapi dia macam, orang nampak macam apa? Ada yang kalau tidur kadang aku panggil cacing dia, cacing macam tu. Cacing. Ataupun panggil S lah. Tapi S dia slim je ni. S. 4x cube dx. Okay, kita integrate. So tengok apa kita akan dapat. 4x, okay, tambah 1. 3 tambah 1 jadi 4. Per dengan 4. Macam lah. Tambah C. Tapi sekarang kita tengok 4 dengan 4 boleh simplify. Jadi tulislah jawapan akhir dia. X kuasa 4 tambah C. Dia kalau differentiation kita bawa kuasa dulu, power tu bawa ke depan, dia akan jadi darab. Lepas tu power yang asal tu akan tolak 1. Yang ini power tambah 1 baru bahagi kan kita punya function ataupun curve y tu. Okay, next. Apa lagi? Okay, katakan kita ada 6. Okay, 6. 6 kita nak integrate. Kita nak dapat apa? 6. 2dx. Okay. Allah, pancake ni tak jadi pula petang ni. So dia akan dapat apa? Kalau 6 ni maksudnya ada tak x kalau 6 ni? Ada tak x sebelah dia? Tak ada. Ha? Tak ada. Kau lah nampak tak ada. Ada x kuasa Kosong. kosong. Sebab x kuasa kosong kan 1. 1 darab 6 dapat 6 balik. Jadi kalau kita integrate, kita akan dapat apa? X lah kan? 1. Yelah kosong tambah 1. Betul? Kan integration power dia per dengan 1. Dapatlah 6x tambah C. Ni hasil integrate untuk 6. Integrate 6 tadi kan? Integrate 6, so yang akan dapat 6x plus C. Okay, next. Kalau kita ada apa yang saya tulis y ni, kita integrate je. Integrate negatif. Okay, you beritahu teacher, cepat sikit. Cepat-cepat beritahu teacher. Okay, kalau kita integrate dapat apa ni? Negatif 5x cube bahagi 3. Pandai. Kan tu je. Kan? Okay, next. Next boys pula jawab Tadi girls dah jawab. Okay, cepat boys. Dapat apa? Cepat boys, dapat apa? Teacher panggil nama. Teacher panggil nama. Kau cepat jawab, siapa nak jawab? Muhaimin ke nak jawab, Syah ke? Adam ke? Afiq, Afnan, Adib Syah, Munif, Ahmad Syah, Aiman, Aiman Khairuddin, Aiman Mokhtar. Ada 2 Aiman ni. Fahim, Irfan, Hadif, Hakim, cepat. Muaz, siapa? X negatif 3. Dapat apa? X negatif 3 bahagi negatif 3. X negatif 3 bagi negatif 3? No.
Lain-lain? 1/8 X square. 1/8 X square. Okey. Betul ke tidak? X, ini X kuasa 1. Jadi X kuasa 1 tambah 1 jadi X kuasa 2. Per dengan yang asal dia 4 kan, yang usik. Kita kena letak power yang kita baru tambah tadi kat bawah juga. So kita dapat, okey, tambah C. So kita akan dapatlah X kuasa 2 per 8 tambah C. Nampak? X kuasa 2. Kita akan jadi negatif sebab X kuasa ni memang dah ke atas. Okey? Faham tak tu? Dia tak ubah apa pun. Okay, next. Integrate 2 over x power of 3. 2dx. Kenapa 2dx? Sebab kat sini x kalau kat sini teacher buat m, kat sini akan jadi dm lah. Kalau kat sini teacher buat 2 per t kuasa 3, kat sini dt lah. Okay? Faham lah tu. Okay, so ini dapat apa? Siapa nak cuba buat? Cepat, cuba buat. Semua make sure cuba buat. Kena buat ni, Ahmad, dia tak boleh teacher je tulis, you kena cuba buat sendiri. Betul salah belakang kira. Betul, alhamdulillah. Salah tak apa. Belajar, betulkan balik. Boleh tak terus integrate macam ni? Tak Boleh boleh. tak terus integrate ni? Alih. Balik dulu x ke atas. So akan dapat 2 x kuasa negatif 3. So bila kita integrate kita akan dapat 2x negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. So per dengan negatif 2. Betul? Tambah C. Okey, yang ini kalau kita tengok kita boleh simplify, maka wajiblah kita simplify. Simplify macam mana? Tak nak power tulis dalam power negatif ni. Pun bawah balik. Yang ini boleh simplify. Okay, so kita akan dapat negatif 1 per x kuasa 2 tambah C. Itu membalik bawah lah. Apa tu? X power of negative 2. Boleh? Boleh. Okay, next. Banyak lagi nak tunjuk ni. Oh, teacher nak ubah lah sikit. Korang kalau teacher tunjuk hak tu ke, lagi apa tengok hak tu je. Okay. Siapa nak jawab ni? Apa jawapan dia? Biasa kalau tak ada cube over 3. apa dia? 3 pi Ulang x balik? cube over 3. Pi x 3 pi x cube over 3. Okay, kita tengok kalau you dapat masalah macam ni, 3 pi x squared kan? So 3 pi ni dia tak ubah apa pun. So yang penting fokus pada x. X kuasa 2 dengan 3 tambah C. Jadi, bila kita simplify, kita tu boleh simplify sudah dapat pi tambah C. Pilih macam ni pun boleh. Okay? Pi per 3, x kuasa 3. Jangan pula bila pi ni jangan pula macam mana nak integrate. Sama je lah pi ingat pi ni macam nombor saja. So dapat macam ni. Boleh? Berapa contoh kita tunjuk ni? Apa saya kita share. Okay, next. Let's say kalau ada dua T, kita tak nak guna X je, saya korang ingat X je. 2T tambah T kuasa 2 dt. Ingat saya kata kalau kat sini T, so kat sini dt lah. Ya, dia takkan jadi dx. Dx tu depends on kita punya, apa yang kita guna, unknowns yang kita guna. Okay, so kalau ini akan jadi apa? Okay, walaupun dia tambah tolak, tak kisah. Kita integrate je macam biasa. Kita akan dapat 2T. Okay, 2T dapat apa? 2T kuasa 2 per dengan 2 tambah T kuasa 2, bila kita integrate akan dapat T kuasa 3 per dengan 3, jangan lupa tambah C. Okay, tengok balik ada tak mana-mana yang boleh simplify?
Ada 2 dengan 2. So tulis jawapan akhir T kuasa 2 tambah T kuasa 3 per 3 tambah C. Maksudnya masih lagi buat integrations tu walaupun they have more than one unknowns ataupun one terms macam tu kan. Tak kisah dia tambah ke tolak, you just integrate sahaja. Boleh faham tak ni? Ingat konsep integration tu, power kita tambah, lepas tu kita bahagi. Okay, nombor 10. Katakan kita bagi T lagi lah, kita bagi X je. Okay, kalau macam ni macam nak integrate? Tak boleh terus integrate. Yang mana boleh expand dulu. Sebab kat sini dia tak ada power pun. Melainkan kalau power dia 3, power dia 4, it's normally more than power than 2. Kita akan guna cara lain untuk integrate. But as long as dia kalau kita punya expression tu ada power 1 ataupun power 2, kita masih boleh expand. So you just expand dulu sebelum you integrate. So you akan dapat 2T tolak dengan 3T kuasa 2 dt. Dan barulah you integrate. So you integrate macam tadi lah. 2T kuasa 2 per dengan 2 tolak 3T kuasa 3 per dengan 3 plus C. So check balik, boleh simplify ke tidak? Boleh. 2 dengan 2, 3 dengan 3. So finally baru kita dapat jawapan dia T kuasa 2 tolak T kuasa. Okay. Boleh tak kelas? Teacher rasa teacher boleh satu lagi. Satu lagi. Lemak tapi tak muat pula. Sekejap. Satu lagi bentuk. Sekejap. Aduh, penuh lah kat situ lah. Rasanya kena apa? Kena pindahkan kat sebelah dulu. Sekejap lagi kalau you nak ambil gambar tu, jangan. Astaghfirullah. Ya kadang-kadang jadi benda ni. Dah lama-lama duk guna tadi, dia tak jadi. Okey, kita nak gerakkan dia sekejap supaya nanti bila you nak ambil gambar, senang nak ambil. Kat sini. Okey, kita sambung sini lah, nombor 11 tu. Jangan start lagi nak, sebab kita nak bagi lagi soalan lain. Okey, nombor 11. Kita nak bagi soalan lain. Okay, subhanallah. Kalau teacher bagi kat you nombor 11 So let's say kalau teacher bagi kat you X kuasa 2 tambah 3X. Jawab pula ni. Per dengan X. So macam mana kita nak integrate? Okay, kalau macam ni, dia tak ada, dalam integration dia tak ada apa nama quotient rule ke product rule semua tu tak ada kan. So kita boleh simplify dulu. Okay, macam mana nak simplify? You split by 2 fractions. So dia akan jadi X square over X plus 3X over X. Okay, ni belum integrate lagi. Kita just simplify apa ni? Kita punya function ke apa tu. So you can simplify akan dapat integrate X tambah 3 X. Barulah kita integrate dan akan dapat X kuasa 2 per 2 tambah 3X plus C. Okay. Saya rasa saya tunjuk beberapa contoh. Untuk basic, this is very basic integrations. Indefinite integral. Okay, sekejap kecilkan. Okay. Okay, now baru boleh snap.
Ya Allah serabutnya tapi tak apalah. Hampa faham kan? Ingatlah masuk dalam apa ni? Masuk dalam grup. Ingat konsep dia tambah tu bagi. Tambah bagi. Tambah bagi. Dah snap dah? Siapa dah snap? Dah. Dah. Masuk Okey. Okey, nanti tengok balik dan cuba buat balik lah. Cara yang paling macam bila mula-mula cerita konsep baru ni, cara yang orang kata sebenarnya daripada you salin ataupun you tengok juga okey cara macam mana. Okeylah nombor 1, nombor 2 you salin. Tapi bila masuk nombor 3, nombor 4, nombor 5 you salin soalan tu je lah. Lepas tu integrate cuba buat sendiri, dia compare dengan kita buat ni. Okey, tu lebih baik. Okey, now apa lagi yang kita nak kena tahu? Okey, ni kita dah tunjuk. Ni semua yang dalam notes ni ada Saya tunjuk kat you all. Okey, ni apa ada contoh. Even dalam textbook pun ada contoh. This one also. Okay, this one also example. Kita tunjuk dah juga kat you all tadi. Yang mana you kena split by 2 fraction. Ataupun you expand dulu. Ya, kalau yang mana boleh expand. Ya, kita boleh expand kalau power ni 1. Kalau power dia 2, kita kena expand dulu power 2 ni. Baru darab dengan terms kat depan. Okay, apa lagi nak cakap ni? Okay, ni example dalam textbook. This is the same thing. Okay, nanti cuba buat set exercise 3.2. Okay, kena buat sebab ini basic. Bila sebut basic ni wajib persiapkan. Ya, buat semua. Barulah you mahir sikit nak buat, faham nak buat tu. Kalau ada set-set ni tukar je lah jadi kuasa 1/2. Okay. Okay, and then apa lagi? Okay. Now kita nak tengok macam mana kita nak integrate composite functions. Composite function ni bermaksud, nak lagi tak composite function ni? Kalau dalam differentiation ni kita guna macam power rules kan. Kalau dalam integration dia tak ada rule macam tu. Contoh, katakan you ada 3x tambah 1 kuasa 5. Ni contoh yang cakap tadi. Kalau ada power yang besar, so dia ada cara lain untuk integrate. So kalau macam ni, okay, ni kena dengar betul. Bila kita integrate, kita tulis balik 3x tambah 1 kuasa 6. Betul? Kuasa 6 per dengan 6. Ini yang basic kan, kita tahu kan. Tetapi we have to do something sikit kat sini. Darab apa? Darab dengan yang dalam kurungan. Tapi dalam kurungan ni yang bukan you integrate, yang you differentiate. Macam 3x kita differentiate dapat 3. 1 dapat 0. Maksudnya jawapan dia 3. Macam tu. Jadi akan dapatlah jawapan dia 3x tambah 0 pun nak tambah c. Sekejap. Tambah c. So ia akan dapat jawapan dia 3x tambah 1 kuasa 6 per dengan berapa? 18 kan? Tambah C. Itu jawapan dia. Ni untuk composite. Dia panggil composite function. Okay? Okay, contoh kita bagi lain. Composite function. Yang ni ada nak tanya? Kelas, boleh faham tak ni? Boleh je. Okay. Contoh lain, composite function. Let's say kalau you ada dua lah, contoh 2 per x tambah 3 kuasa 4. 4 So kalau macam ni, macam biasalah kita buat naik atas dulu, x tambah 3 kuasa 4 tu. So dia akan jadi 2 x tambah 3 kuasa negatif 4. Okay. Dx. Okay, so bila macam ni barulah you boleh integrate. So bila integrate akan dapat 2x plus 3 power of negative 3 over negative 3 in bracket. Kalau you differentiate dalam kurungan, you akan dapat 1. Kan? So jawapan akhir you adalah
2 per dengan negatif 3 X tambah 1 kuasa 3. Tambah C, jangan lupa tambah C. Ni kalau macam ni lah. Okay. Satu lagi teacher nak tunjuk kat you all yang ada set-set tu. One nanti yang saya sudah tak reti pula nak buat. Okay, nombor 2. Okay, nombor 3. Kita tengok kalau dia ada set tu. Let's say kita ada, you have to integrate 5 tolak X. Okay, tak apalah ni. Okay. So 2dx. Jadi yang ini ingatlah, jangan biarkan dia dalam square root ataupun set ni. Kita tukar dulu. Kita akan jadi 5 tolak X kuasa 1/2. Okay, barulah kita integrate. So kita akan dapat 5 tolak X. 1/2 tolak 1 dapat negatif 1/2. Per dengan negatif 1/2 dalam kurungan. Differentiate 5 dapat kosong. Differentiate negatif X dapat negatif 1. Okay. So, ni dapat jawapan dia. Oh sorry, ni tak bawah. Saya tak bawah. Sebab dia power dia negatif lah kan. Atas tinggal 1 per dengan yang ini kalau darab dia akan dapat 1/2. 1/2 dan yang atas akan jadi 2 lah ni. Nampak tak ni bawah ni, kalau kita darab akan dapat 1/2. 1/2 pindah ke atas dia akan dapat 2 lah. So 2 ke atas per dengan 5 tolak X punca kuasa. Itulah hasil dia. Okay, tengok baik. Dia ada yang ada square root, ada set ni, itu kan jadi macam indeks ataupun power dia kuasa 1/2. So kita buat macam biasa lah. 1/2, 1 dapat negatif 1/2. So and then negatif 1/2 bawah. Dan kita differentiate dengan hasil kita differentiate bracket. So dapat negatif 1. And then saya cuba tulis tidak bentuk yang positif. Okay lah macam ni. Okay. Sekejap, kecilkan. Oh, tak nampak juga ni. Sekejap. Okay, Anton dah. Okay, boleh snap lah. Oh, subhanallah. Boleh snap lah tu. Boleh? Tolong snap sekejap masuk dalam grup. Tolong snap masuk dalam grup. Kalau sudah beritahu kan? Dah teacher. Okay, so dah. Masuk dah? Dah. Okay. Okay, nampak? Ni contoh lain kalau nak tengok. Ni pun sama. Kita tunjuk kali tadi. Okay, nanti cuba tengok self exercise 3.3. Okay, untuk apply the composite, macam mana nak integrate the composite function tadi. Okay. Okay, next. Okay, the last one untuk petang ini. Apa konsep yang kita guna dalam yang kita nak apply bila kita tahu integration is inverse process of differentiation. Okay. So salah satunya adalah salah satunya adalah inilah macam mana kita nak cari equation curve daripada gradient function. Okay. Sekejap ni terang balik kat you. Okay, sebelum ni kita dah tahu dy by dx ni adalah
gradient function. Betul tak? Betul. Okey, dia akan jadi gradient tangent bila kita masukkan nilai x ataupun dia dah jadi nilai, value. Okay, this is gradient function. So, gradient function ni kita dapat daripada, asalnya daripada y, betul? Y itu adalah equation curve kita. Betul, kita ada y, barulah kita differentiate dapatlah dy by dx. So, y ni adalah kita punya equation curve. Okay, so bila kita tahu dah konsep tadi, yang mana bila kita integrate dy by dx, ini adalah untuk sebenarnya cari y. So dengan kata lain, bila you integrate dy by dx, you akan dapat equation of curve. Okay, so kena ingat ini. Ni kena ingat. Okay. Ini kena ingat. Integrate dy by dx akan dapat y. Bermaksud, you akan dapat equation of curve bila you integrate dy by dx. Okay, so. Okay, tolong salin sikit lah yang ni. Okay, so kita nak tengok contoh. Contoh ni dia boleh baca sini, dia rasa teacher nak ambil ni lah soalan. Nak ambil yang mana? Nombor 1, 2, 3, cepat. Cepat yang mana yang suruh tunjuk? Nombor 2 teacher. Nombor 2. Okay, tengok soalan nombor 2 ni, dia dah bagi dy by dx ataupun dengan kata lain dia dah bagi kat kita gradient function. Okay, dia dah bagi kat kita, this is gradient function. So gradient function yang diberi adalah 20 x kuasa 3 tolak 6 x kuasa 2 tolak 6. Jangan gradient function dia. Okay, sekarang dia kata dia bagi juga y sama dengan 2, x sama dengan 1. So find the value of y bila x sama dengan 1/2. Okay, dengan kata lain dia nak suruh cari y. Cari y bermaksud dia nak suruh cari equation of curve. Okay, nak suruh cari y. So kita gunalah konsep yang mana bila kita integrate y, kita akan dapat bila kita integrate dy by dx. Okay. So kita pun integrate. Okay, integrate. So y kita adalah bila kita integrate 20 x kuasa 3 tolak 6 x kuasa 2 tolak 6. Okay, 2 dx. Sebenarnya kalau dalam SPM kan macam dx ni macam kadang-kadang kita tak ambil kira pun dx ni. Tapi kena tulis lah, you should know. Memang itulah the notation yang betul, cara betul ditulis. Tapi bila dalam SPM kadang-kadang student lupa. Student ambil SPM ni umurnya 17 tapi kadang-kadang macam umur 71. dx ni pun tak boleh nak tulis. Bukan tak kerti, kita lupa nak tulis. So bila kita tanda tu macam okey lah, tak apalah. Okay, so ni bila kita integrate kita akan dapat 20 x kuasa 4 per dengan 4 tolak 6 x kuasa 3 per dengan 3. Okay, apa jadi pada 6 kalau kita integrate akan dapat 6x. Okay, perlu tak tambah c? Perlu tak tambah c? Perlu tak tambah c? Perlulah kan, sebab ini indefinite integral. So masih lagi kena tambah c. Jadi dah dapat dah equation of curve, tetapi tak bolehlah, tak maulah ada c ni. Kita nak in term of x saja.
Jadi apa yang you kena buat? You kena cari C. Okay? Cara nak cari C ni, cara dia adalah you kena substitute nilai X dengan Y yang dia diberi pada soalan. Y2, X1. Okay, ganti. Y2, X1. Okay? So, bila kita ganti Y2 dan X1 dalam these equations, so kita boleh dapat C berapa. Okay, kita tengok Okay. So, yang ni you ganti tadi. 20 ganti dengan 1 kuasa 4 per dengan 4 tolak 6 1 kuasa 3 per dengan 3 tolak 6 darab 1. Kita cuba tu. Tambah C. Okay. So, once kita dapat ni, daripada sini kita akan dapat berapa nilai C. Cuba you kira. 20 bagi 4, 5 tolak 2. 5 tolak 2, 3. 3 tolak 6. Negatif 3 kan? Negatif 3 pindah kat 2, dapat 5. Dapat C tambah dengan 5. Okay? So once you dapat C tambah dengan 5, betul tak? So kat situ 20 bagi 4, 5. 5 tolak 2. 5 tolak 2, 3. 3 tolak 6. 3 tolak 6, negatif 3. Negatif 3 tambah 2, dapatlah 5. So kita pun tulis semula jawapan akhirnya adalah Y sama dengan 20. Baiklah buat 20 buat 5 je lah kan. 5 X kuasa 4 tolak dengan 2 X kuasa 3. Lepas tu tambah 6X tambah 5. 5X kuasa 4, lepas dapat 5, 20 bagi 4, 5. X kuasa 4 tolak 2, 3, 2 tolak 6, X tambah 5. Sebab situ you kena letak. So inilah you punya nilai Y ataupun equation of curve. Okay. Oh, okay. Tak habis lagi rupanya kita ni sebab dia suruh cari Y bila I sama dengan 1/2 pula dah. Okay, so tak apa. Jadi, dah dapat dah equate ni, dia punya equation of curve. So dia kata cari Y bila I sama dengan 1/2. Macam macam ni kan. Okay, tolong kira seorang. Apa nilai Y? Tolong kira sekejap, tolong teacher kira. Berapa kelas? Berapa? 33/16. Okay, yang lain? Dah kira betul ke? Betul. Betul? Okay, itulah nilai Y. Sebab soalan tanya apa Y bila I sama dengan 1/2 kan? So, inilah dia macam mana cara nak create. Walaupun kadang kata cari Y. Cari Y je. Maksudnya kena integrate. Okay, soalan setakat ni. Wah, kenapa dia tutup lagi-lagi? Cik lah. Kita klik all snap ni.
Okay, boleh ke you snap ni? Tinggi sangat ke? Boleh dah. Boleh tak seorang tolong snap ni? Teacher tak nampak soalan. Soalan? Soalan tu macam mana? Sekejap. Tak apa, you snap ni dulu. Nanti dia besarkan untuk you tengok soalan. You snap soalan pula. Teacher, Ya? kalau dia bagi dy by dx tu, kena integrate dulu baru masukkan jawapan tu. Yes, kena integrate dulu. Kena integrate dulu kalau untuk cari y ataupun cari equation of curve. Nanti tunjuk soalan tadi. Ni. Soalan tadi. Sebab dia nak y. Yang kita ada dy by dx kan. So kita kena integrate dulu untuk dapat balik y. Okay, so sekejap. Ni dah siap tadi kan? Soalan dah nampak Okay, kita tengok. Ada apa lagi yang ni? Ni pun sama lah juga. Cuma dia guna istilah lain je. Find the equation of curve for each gradient function. Dan dia bagilah point kat you kan. 1, 6, 1. Dia put that this coordinate untuk cari C. Ingat tujuan dia bagi point ni 1, 6, 1, 1, 2, 13 ni untuk cari C. Okay, sebab bila kita integrate tu kita akan dapat dalam sebutan X dan C. Kita tak maulah C tu. So cara dia untuk dapatkan C berapa, kita kena substitute dulu nilai Y dengan X. Okay. Dia faham tak ni kelas? Saya nak suruh dia tunjuk satu lagi. Perlu tak saya tunjuk satu lagi? Boleh. Yang mana? Yang nombor 3 tak? Boleh tak? Nombor 3 kita ambil yang nombor 3D Okay, so yang ni pun sama. Soalan suruh cari gradient, equation of curve. Dia bagi kat kita dy by dx. Okay, so apa yang kita buat? Kita integrate dulu. So kita tahu y kita akan dapat bila kita integrate dy by dx. Okay, dx lah. Okay, so sama juga untuk yang ini. Kita akan integrate y. Integrate y pula. Integrate dy by dx. Dy by dx dia adalah apa tu? Integrate 18 x kuasa 2 tambah 10 x dx. So bila you integrate, you akan dapat 18 x kuasa 3 per dengan 3 tambah 10 x kuasa 2. Okay, so dan simplify lah dulu. Dia ada tambah C, dia ada tambah C. So ini adalah you punya Y. Okay, dan simplify the Y sama dengan 6 X kuasa 3 tambah 5 X kuasa 2 tambah C. Okay, so kita dah dapat dah kita punya equation curve. Tapi in term of X dan C, tak maulah C ni. Apa kita kena buat? Kita gantikanlah nilai koordinat yang dia bagi tadi. Berapa dia bagi? Negatif 2, 10. Negatif 2, negatif 10. So negatif 2, negatif 10. Okay, tolong teacher kira berapa nilai C ni? Wah, mana hilangnya? Okay, tolong teacher kira berapa nilai C? teacher. Dah tolak dengan 10 ni. Dah. C dapat 8?
18. Kenapa lah dia terang? Okey, betul tak ni? Yang lain kira tak? Betul. Okey, jadi bila you dah dapat macam tu, tulis balik kita punya equation of term y sama dengan 6 x kuasa 3 tambah 5 kuasa 2 tambah 18. So, inilah kita punya jawapan. Equation of kita adalah y sama dengan 6 x kuasa 3 tambah 5 x kuasa 2 tambah 18. Okey? Boleh? Kecil-kecil kan? Mana tadi? Okey. Sekejap. Okey. Ha? Tolong snap tak? So, inilah cara untuk cari equation of curve. Okey. Dah. Snap tak? Dah. Dah. Oh, okay, good. Jadi kelas, so alhamdulillah we have done 3.2. First, you should know how to nak tahu pasal inverse antara integration and differentiation. And then macam mana you nak buat indefinite integral, dan juga kalau indefinite integral and composite function, and finally macam nak dapat equation of curve. Okay, so nanti tolong tengok semula nota yang tadi share kat you auto, and then cuba buatlah soalan exercise tu. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, so ingat jangan tangguh kerja, ada homework buat, siapkan. Kalau cici dah beritahu kat you dah, you masuk tu you tak sempat nak buat apa saya rasa dengan ada macam-macam lah dengan program, dengan you nak kena jadi helpers and so on dan sebagainya tu, tak sempat dah. Jadi tolonglah gunakan masa seminggu, minggu depan tu 4-5 hari tu tolong study balik. Okay, first mari study balik. So salah satu cara untuk teacher bukan teacher saja, bukan untuk admit saja, all the subject, untuk tolong you study adalah dengan bagi homework. Jadi you janganlah salah faham bila ada homework, oh tak boleh lah, teacher tak sempat nak buat sebab tak sempat nak buat apa ni, tak sempat nak study sebab ada banyak homework. Homework tu, the purpose that kita bagi homework supaya you study lah. Ya, jadi kalau you buat homework betul-betul, kalau macam admit you buat betul-betul latihan, tengok balik contoh tak faham, tengok balik tak faham tanya kawan ataupun tak faham tanya teacher, to make sure that apa yang you buat tu you faham, you tahu apa yang you buat dan you faham apa you buat, itulah study you. Dan itulah yang akan tolong you untuk jawab exam nanti. Ya, jangan buat sekadar buat tapi tak tahu apa-apa. Dia akan jadi kerja 2 kali. Membazir. Ya, kita masa dah tak cukup, tak banyak. Lepas tu pergi buat benda yang kata macam 2 kali kena ulang. Ya, jadi tolong bila buat homework, bila you buat latihan dalam self exercise atau ni dalam apa ni soalan differentiation ataupun integration, ya, buat biar betul-betul faham, supaya itulah cara you ulang kaji dan you study. Jadi kalau kata nanti jangan pula kata oh dah study apa, tak study lagi. Apa homework dah buat dah tapi tak study. Tak betul lah konsep tu. Homework tu tujuan untuk you study. Ya, jadi bila yang penting buat homework kita fokus betul-betul biar betul-betul faham. Okay? So itu saja untuk petang ini. So InsyaAllah nanti kita akan sambung dengan masa-masa yang teacher dah bagi tu. Teacher minta maaf, teacher ambil masa banyak sikit kena korban lebih sikit lah. Supaya macam teacher kat awal-awal tadi lah. Supaya kita habis syllabus dalam online ni, 3 topics ni, supaya nanti bila you masuk maktab, yang ada masa seminggu ataupun seminggu lebih, tak tahu berapa masa yang ada, lepas tu dah periksa, kita boleh buat revise balik. You boleh revise balik dengan teacher based on soalan-soalan yang kita nak bincang nanti lah. Okay? So hari Sabtu ni teacher akan keluarkan balik makluman tentang teacher nak buat seminar format SPM
untuk kertas 1 dan kertas 2 untuk SPM 2021 tolong join. Itu adalah orang kata that is something that introduction yang you kena tahu dalam setiap subjek sebenarnya, atau all the subjek dia akan buat nanti tak tahulah bila, but for admit kita nak buat dulu. Alang-alang kita boleh kumpul semua satu batch, sebab nanti kalau kelas fizikal nanti tak boleh nak kumpul ramai-ramai. Jadi kita rasa nak buat dulu hari Sabtu ni. Tapi you kena dengar, tolong join dia, kena dengar supaya tahu format SPM macam untuk admit tu macam mana. Okay, sebab ada perubahan sikit format dia. Okay, kelas itu saja untuk petang ini. Terima kasih. Tidur ke? Senyap je puan tu lah, aku risau tu kalau mengajar tu senyap aja. Ada. Ada teacher. Dengan siapa tadi Salihah tolong update balik siapa yang tak ada. Tengok ni macam ada semua wallahualam, tapi mungkin ada yang tak dapat masuk ke apa tadi. Kelas Okay. ni cukup teacher. Thank you. Assalamualaikum. Teacher, kelas ni cukup. Kelas apa cukup? C. Okey, kelas F. Jusna dah keluar ke kelas F? Alia tu ada program kan teacher kan? Alia je lah tak ada. Ada tak ada sebab dia ada program tu. Kelas F ada ke yang join program tu? Tak ada Okay. Thank you, teacher. Okey, tak apa. Itu saja. Thank you, teacher. Teacher.